Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada rombongan jawatan kuasa pengelola Pesta Benak 2017 di Astana Negeri Sarawak, Putrajaya. Menteri Muda Kebajikan Komuniti Datuk Francis Hardin selaku ketua rombongan dan penasihat jawatan kuasa itu memaklumkan majlis perasmian pesta tersebut dijangka dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang memberitahu Majlis Perasmian Pesta Benak 2017 akan diadakan di tebingan Batang Lupar Seri Aman pada 4 November depan. Katanya penganjuran Pesta Benak kali ini akan menyaksikan kemeriahan sambutan bukan sahaja daripada golongan pengunjung, malah penyertaan daripada peserta dari dalam dan luar negeri menerusi aktiviti yang disediakan. Sebanyak 14 jenis aktiviti diadakan, antaranya regata benak Batang Lupar, pentas budaya ria, luncur benak dan sukan rakyat. Terdahulu, Tun Pen Sri Taib Mahmud turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Republik Indonesia di Malaysia yang baharu, Bapa Rusdi Kirana bersama rombongan. Bapa Rusdi mula mengambil alih tugas Bapa Herman Praino sejak 17 Ogos lalu. Turut hadir Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Johar Gultom. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Datuk Seri Utama Abdul Rahman Abbas hari ini mengadakan lawatan ke Fakulti Perubatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semarahan. Ia bersempena dengan lawatan beliau ke Sarawak selama 4 hari sehingga Khamis ini. Tun Datuk Seri Utama Abdul Rahman Abbas diiringi Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah menghadiri talimat ringkas berkenaan penubuhan dan pencapaian UNIMAS selain turut didedahkan tentang bidang pendidikan. Talimat tersebut disampaikan oleh Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Sejurus selesai talimat, beliau melakukan lawatan ke Muzium Anatomi di fakulti berkenaan. Lawatan diserikan lagi dengan sesi penanaman anak pokok Busida Varigata Red di tebingan Tasik UNIMAS selepas membuat tinjauan di sekitar kawasan riadah UNIMAS. Satu instrumen kesediaan belajar IKB akan digunapakai bagi mengukur dan menilai kesediaan murid-murid prasekolah untuk memulakan pendidikan formal. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu instrumen itu akan disiapkan penghujung tahun ini dan dijangka dilaksanakan tahun hadapan. Instrumen itu akan dilaksanakan di kelas prasekolah bagi mengenal pasti kesediaan murid prasekolah sama ada dari segi fizikal, sosio-emosi, tingkah laku, linguistik dan kemahiran kognitif. Ia dihasilkan menerusi kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi MARA, UiTM Cawangan Sarawak yang diketuai oleh Dr. Hua Ti Yong. Datuk Seri Fatimah menambah instrumen itu akan menjadi pengukur kepada kementeriannya dalam pembangunan pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA antara Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak yang diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Dr. Sadia Abdul Samad bersama Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak yang diwakili oleh rektornya Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali di Kuching. Kajian itu dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan terbahagi kepada 2 fasa, iaitu fasa pertama kajian melibatkan tenaga pengajar yang mengajar murid tahun 1, manakala fasa kedua melibatkan murid-murid prasekolah yang berumur 6 tahun serta tenaga pengajar di daerah Kuching dan Samarahan. Fasa pertama telah berjaya dilaksanakan dan pembinaan di dalam instrumen telah dimuktamadkan, manakala pengumpulan data untuk fasa kedua kini sedang berjalan. Masalah kemurungan dan tekanan perlu ditangani melalui kaedah yang betul bagi mencegah ia menjadi semakin kronik sehingga cenderung kepada pelakuan membunuh diri. Seperti kita tahu, agak ramai masyarakat kita yang ada mengalami masalah kemurungan tetapi mereka hanya menyimpan sendiri perasaan tersebut dan tidak ada berbincang. Dan apa yang kita takuti adalah kemurungan boleh membawa kepada kejadian membunuh diri.
Pegawai Kesihatan Bahagian Miri, Dr. Veronica Lugah berkata demikian dalam sidang media di Miri bersempena sambutan Hari Kebangsaan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2017 bertemakan kemurungan Mari Bincang. Katanya kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan tahun 2015 mendapati prevalen masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia berumur 16 tahun ke atas adalah 29.2% dengan anggaran 4.2 juta individu. Manakala pakar Sekretari Hospital Miri, Dr. Bawe Inupuun berkata, cara masyarakat menangani kemurungan dan tekanan masih lemah dan tidak dinafikan berlakunya peningkatan kes seperti mencederakan diri, cubaan membunuh diri selain penyalahgunaan alkohol dan dadah untuk menghilangkan tekanan. Di klinik pakar psikiatri Hospital Miri pada tahun yang kebelakangan ini, pada tahun 2016 kita menerima lebih kurang 7,600 kes, pelbagai jenis. Ini termasuk kemurungan lah. Setiap tahun sahaja kita akan menerima antara 500 ke 600 kes baru. So, kalau saya katakan 10% daripada kes itu adalah kes kemurungan, maksudnya setiap tahun memang ada pertambahan. Sambutan Hari Kebangsaan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2017 akan bermula pada 23 Oktober ini di Pustakaan Negeri Sarawak Miri, disusuli acara kemuncak pada 24 Oktober di Stadium Tertutup Miri. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nolela.